Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke podcast sejarah. Video ini dibawa khas oleh Persatuan Sejarah Malaysia, Cawangan Negeri Sembilan dengan kerjasama TV PSS SMK Mambau. Saya Nurdana Syafiqah bersama tetamu jemputan kita Arifah. Boleh awak kenalkan diri sikit? Boleh. Nama saya Arifah Nukaira. Saya dari kelas 4 Nilam dan saya berumur 16 tahun. Okey Arifah, hari ini kita akan membincangkan tentang topik-topik fokus SPM bab 1 tingkatan 4. Okey Arifah, boleh awak share dengan kita orang tak tentang undang-undang yang dilaksanakan di Kesultanan Melayu Melaka? Undang-Undang Kesultanan Melayu Melaka ni ada dua jenis. Yang pertama, Hukum Kadin Melaka dan yang kedua, Undang-Undang Laut Melaka. Okey Arifah, boleh awak terangkan tentang kandungan dalam Hukum Kadin Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka? Hukum Kadin Melaka ni dia macam undang-undang tapi yang untuk yang dekat darat. Kalau dekat Undang-Undang Laut Melaka, dia untuk yang laut lah pula, dekat atas kapal. Okey Arifah, boleh awak terangkan tentang Hukum Kadin Melaka? Hukum Kadin Melaka ni untuk undang-undang yang dekat atas darat. Antara kandungan yang ada kat dalam Hukum Kadin Melaka ni ada 4 yang kita belajar kat dalam buku teks. Antaranya jenayah, peranan sultan pembesar, ekonomi dan juga isu kekeluargaan. Untuk jenayah, hukuman setimpal akan dikenakan kepada orang yang disabitkan kesalahan membunuh. Contohnya, diorang akan dikenakan hukuman mati. Kalau untuk peranan sultan dan pembesar, diorang dalam Hukum Kadin Melaka ni ada menjelaskan tentang apa tugas-tugas pembesar dan sultan. Contohnya, sultan kena melantik bendahara atau temenggung. Kalau untuk isu kekeluargaan pula, dia lebih kepada untuk perkahwinan. Contohnya, kalau nak berkahwin, diorang kena ada 4 orang saksi. Dari sudut ekonomi, dia ada menjelaskan tentang peraturan-peraturan urus niaga yang mana riba diharamkan. Berdasarkan apa yang awak ceritakan sebentar tadi, saya dapat faham bahawa Kesultanan Melayu Melaka ni ada 2 undang-undang, iaitu Undang-Undang Laut Melaka dan Hukum Kadin Melaka. Okey Arifah, boleh awak terangkan tentang Undang-Undang Laut Melaka tak? Undang-Undang Laut Melaka ni, dia macam sama je dengan Hukum Kadin Melaka. Contoh, kalau dekat Hukum Kadin Melaka kan dia ada peranan sultan pembesar. Tapi kalau dekat Undang-Undang Laut Melaka, dia jadi peranan nakoda. Nakoda tu kira macam sultan jugalah, tapi dekat atas kapal. Lepas tu ada jenayah. Dekat Hukum Kadin Melaka pun ada jenayah, dekat Undang-Undang Laut Melaka pun ada jenayah. Tapi sama juga, dia berkaitan dengan jenayah yang orang lakukan dekat atas kapal. Selain tu ada percukaian dan juga pelayaran. Macam yang saya cakap tadi, nakoda ni sama je macam sultan ataupun raja, tapi dia dekat atas kapal. Nakoda ni diberi keutamaan untuk berniaga selama 4 hari. Kalau untuk jenayah, dia perbuatan jenayah dekat atas kapal ni sama je yang macam saya cakap tadi untuk dekat Hukum Kadin Melaka tu. Dia punya hukuman pun sama. Kalau membunuh dekat atas kapal, hukuman dia pun sama juga, mati. Kalau untuk pelayaran ni, dia ada terangkan pasal peranan pegawai-pegawai lain. Contohnya, malim. Malim ni dia kena arif dalam ilmu pelayaran sebab kalau tak ada malim, kalau tak ada orang yang arif, macam mana benda kapal tu nak bergerak kan? Untuk percukaian ni mestilah dijalankan secara sistematik dan adil. Contoh percukaian yang wujud masa tu ialah cukai perjalanan dan cukai hasil perniagaan. Okey Arifah, konklusinya setiap undang-undang ni ada elemen yang tertentu lah. Macam Hukum Kadin Melaka ada 4 elemen, Undang-Undang Laut Melaka ada 4 elemen. Kita beralih kepada topik fokus seterusnya dalam bab 1, iaitu peranan pemerintah dan rakyat. Dalam Kesultanan Melayu Melaka terdapat 2 golongan, golongan pemerintah dan golongan yang diperintah. Boleh Arifah terangkan tentang golongan pemerintah dan golongan yang diperintah? Golongan perintah ni terdiri daripada sultan, pembesar, kerabat diraja dan juga ulama'. Manakala kalau golongan yang diperintah ni terdiri daripada rakyat. Contohnya, petani, nelayan, peniaga, tukang, hamba. Hamba ni pula ada 3 jenis, iaitu hamba raja, hamba berhutang dan hamba biasa. Peranan golongan pemerintah ni, dia untuk menjaga kestabilan rakyat, perkenalkan undang-undang dan juga mewujudkan perpaduan dalam rakyat. Peranan golongan diperintah ni pula, rakyat wajib memberikan taat setia kepada sultan. Lepas tu diorang ni wajib untuk patuh arahan yang diberikan oleh sultan dan pembesar. Lagi satu, diorang ni tak boleh nak mendahaka kepada sultan kerana takut ditimpa tulah. Tulah? Apa tu? Tulah ni kecelakaan yang akan menimpa seseorang jika diorang mendahaka kepada sultan tu lah.
Kita sudah sampai ke penghujung podcast kita pada hari ini. Terima kasih Arifah kerana menjadi tetamu pertama dalam podcast sejarah. Untuk rakan-rakan yang menduduki SPM pada tahun ini, saya rasa wajar untuk anda semua subscribe YouTube channel ini kerana saya pasti YouTube channel ini dapat membantu rakan-rakan di luar sana. Okay guys, sehingga berjumpa lagi dalam next episode. Stay tune. Jumpa lagi. Bye.